Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Dan kali ini saya bawakan tajuk berkaitan dengan kepelbagaian. Mari kita tonton slide seterusnya untuk penerangan lebih jelas berkaitan dengan tajuk ini. Hai, kali ini kita bersua kembali dengan tajuk terbaru iaitu kepelbagaian. Kepelbagaian adalah percantuman pelbagai unsur seni, prinsip seni, teknik, idea dan nilai yang berbeza dalam sesuatu gubahan. Kepelbagaian dalam sesuatu gubahan memberikan variasi dan juga mampu menimbulkan daya tarikan visual yang lebih menyeronokkan. Diharapkan setelah pelajar mempelajari topik ini, murid dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi kepelbagaian, ciri-ciri kepelbagaian pada alam semula jadi, objek buatan manusia, karya seni visual. Seterusnya, dapat menjelaskan ciri-ciri kepelbagaian dan juga fungsi kepelbagaian. Definisi kepelbagaian. Kepelbagaian adalah prinsip rekaan yang merujuk kepada cara menggabungkan elemen-elemen seni untuk menghasilkan hubungan yang kompleks dan rumit. Kepelbagaian dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni yang pelbagai seperti garisan, rupa dan warna dalam sesebuah gubahan. Ciri-ciri kepelbagaian. Kepelbagaian pada alam semula jadi dan objek buatan manusia dapat menceriakan kehidupan dan memberi pelbagai variasi keindahan. Prinsip kepelbagaian juga turut digunakan dalam menghasilkan karya seni. Ciri-ciri kepelbagaian merangkumi pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga karya seni visual. Baiklah, mari kita lihat ciri kepelbagaian rupa bentuk pada alam semula jadi. Contohnya adalah pada haiwan-haiwan yang terpapar di gambar yang ditunjukkan jelas menunjukkan pelbagai rupa bentuk. Seterusnya dapat kita lihat kepelbagaian corak pada badan rama-rama. Bagi objek buatan manusia, kepelbagaian reka bentuk yang dibina dapat kita lihat pada bangunan-bangunan maujud yang telah kukuh terbina ini. Seterusnya, pada objek buatan manusia dapat kita lihat kepelbagaian corak pada badan wau. Bagi karya seni visual, kepelbagaian juga dapat dilihat pada karya seni halus. Contohnya pada karya Nik Zainal Abidin bertajuk Wayang Kulit Figure 1980, media cat air atas kertas. Kepelbagaian dalam karya seni grafik juga dapat kita lihat pada poster di sebelah ini. Seterusnya, fungsi kepelbagaian. Sesebuah gubahan itu akan kelihatan lebih menarik jika pengkarya mengaplikasikan prinsip kepelbagaian dalam penghasilan karyanya. Contoh yang ketara adalah dalam kepelbagaian dapat memberi gaya variasi dan juga tenaga pada karya ini.
merupakan karya Zulkifli Buyung bertajuk Kelambu pada tahun 1964 menggunakan media pastel atas kertas. Seterusnya, kepelbagaian pada poster juga dapat memberi daya tarikan kepada orang yang melihatnya. Berikut dapat kita lihat kepelbagaian pada rencam warna dan corak dapat mengelakkan kebosanan. Contohnya pada karya seni Abdul Latif Muhyiddin bertajuk Pagar-Pagar 1965 menggunakan media cat minyak atas papan Masonite. Bagi teknik penghasilan kepelbagaian, unsur seni reka yang digubah secara variasi dengan menggunakan prinsip rekaan kepelbagaian dapat menimbulkan bermacam-macam gambaran. Teknik penghasilan kepelbagaian dapat diteroka menerusi pelbagai asas seni reka, penggunaan pelbagai media dan juga pelbagai aliran seni. Pelbagai asas seni reka, unsur seni reka yang digubah secara variasi dengan menggunakan prinsip rekaan kepelbagaian dapat menimbulkan bermacam-macam gambaran. Contohnya pada karya Johari Said, Menarik Kerbau tahun 2005, media cetakan kayu. Karya ini menunjukkan kepelbagaian jenis dan kesan jalinan. Menerusi pelbagai asas seni reka juga, pada karya Abdul Latif Maulan bertajuk Lesung Batu Kitchen CD 4 tahun 2008 menggunakan media cat minyak atas kanvas. Karya menunjukkan kepelbagaian gabungan bentuk besar dan kecil. Bagi penggunaan pelbagai media dapat kita lihat pada karya 2D yang dihasilkan oleh Syed Ahmad Jamal, set untuk keris 2 tahun 2007 menggunakan gabungan media atas kertas. Seterusnya dapat kita lihat penggunaan pelbagai media pada karya Zulkifli Yusuf, Mari Kita ke Ladang tahun 2015 menggunakan media campuran. Kepelbagaian karya ini merupakan karya 3D. Seterusnya, karya aliran realisme, tema atau aliran yang berlainan dikumpulkan dalam satu situasi akan melahirkan kesan kepelbagaian dalam sesuatu gubahan kerana ia akan membawa tumpuan mata sentiasa bergerak ke semua sudut. Contohnya pada karya Syafiq Syaman Jaafar bertajuk Jantung Pisang tahun 2008 menggunakan media akrilik atas kanvas. Seterusnya dapat kita lihat karya aliran ekspresionisme, karya daripada Abdul Latif Muhyiddin, Landscape Rimba tahun 1995 menggunakan media cat minyak. Kepelbagaian juga dapat diwujudkan melalui garisan, iaitu kombinasi pelbagai jenis garisan yang berbeza, warna, kombinasi warna panas, sejuk dan kontra, jalinan, kombinasi jenis jalinan yang berlainan, bentuk, gabungan bentuk saiz yang berbeza, rupa, kombinasi rupa, geometri dan organik, ruang menggunakan pelbagai aspek ruang. Baiklah, mari kita tinjau kepelbagaian yang dapat diwujudkan melalui garisan
warna jalinan bentuk rupa dan ruang. Kepelbagaian garisan tebal dan nipis pada ranting pokok dapat menimbulkan keindahan. Seterusnya, kombinasi warna panas, sejuk dan kontra juga dapat memberi daya tarikan dan variasi keindahan. Kombinasi jenis jalinan yang berlainan juga berjaya menimbulkan keindahan dan juga menarik tumpuan. Seterusnya, gabungan bentuk saiz yang berbeza mewujudkan kepelbagaian dari segi warna dan juga saiz yang berbeza. Bagi kombinasi rupa geometri dan organik juga berjaya menimbulkan unsur kepelbagaian dalam sesebuah karya. Seterusnya dapat kita lihat penggunaan ruang. Dengan menggunakan pelbagai aspek ruang berjaya menghasilkan unsur kepelbagaian dalam karya. Penggunaan prinsip kepelbagaian dalam karya dan gubahan. Penggunaan kepelbagaian dalam sesuatu gubahan karya mampu menimbulkan gambaran yang lebih bergaya dan ceria. Kepelbagaian dalam bentuk nyata dan gambaran ilusi membantu memaksimalkan nilai keindahan dalam sesuatu gubahan. Prinsip kepelbagaian mampu menarik perhatian yang lebih lama kepada sesebuah karya ini. Ia mempunyai banyak maklumat visual yang sama dalam bentuk unsur seni reka ataupun prinsip rekaan. Sekian penerangan daripada saya dan ikuti segmen seterusnya untuk menguji kepahaman anda. Baiklah, setelah anda mendengar penerangan lebih jelas berkaitan dengan tajuk ini, sudahkah anda bersedia untuk menjawab soalan kuis yang disediakan? Baiklah, untuk latihan formatif ini ada 3 soalan yang memerlukan anda menjawab menggunakan perkataan-perkataan yang telah disediakan. Pilih jawapan yang paling tepat berkaitan dengan soalan yang tertera. Yang pertama ialah prinsip rekaan dalam penggunaan pelbagai unsur seni, prinsip seni, idea dan persembahan. Yang kedua, kepelbagaian dapat hidup kita. 3. Penggunaan kepelbagaian dapat mewujudkan dalam sesebuah karya seni. Diharapkan anda berjaya menjawab soalan yang dikemukakan kerana jawapannya telah pun disediakan dan anda pilih yang paling tepat. Sekiranya anda tidak pasti dengan jawapan yang dipilih, boleh rujuk kembali nota interaktif sebelum ini ataupun rujuk buku teks anda. Namun begitu, kita teruskan kepada soalan yang keempat. Nyatakan 2 fungsi kepelbagaian dalam sesebuah gubahan. Nyatakan 2 fungsi kepelbagaian dalam sesuatu gubahan. Anda dapat menjawabnya? Baiklah, kita terus kepada soalan yang kelima. Nyatakan 3 teknik yang digunakan untuk menimbulkan kepelbagaian dalam karya seni. Nyatakan 3 teknik yang digunakan untuk menimbulkan kepelbagaian
dalam karya seni. Soalan yang terakhir, nyatakan tujuan kepelbagaian dalam karya seni. Nyatakan tujuan kepelbagaian dalam karya seni. Diharapkan soalan-soalan yang disediakan ini dapat anda jawab dan pilihan jawapan dapat anda lihat kembali berdasarkan nota interaktif yang kita pelajari sebelum ini. Sekiranya kurang jelas, anda boleh rujuk kepada buku teks anda untuk mengetahui jawapan berdasarkan soalan-soalan yang dikemukakan. Untuk menguji kepahaman anda lebih lagi berkaitan dengan topik ini, saya telah menyediakan link kuis berkaitan kepelbagaian dalam bentuk permainan yang boleh anda jawab menggunakan link yang disediakan. Anda juga boleh scan barcode ini untuk terus kepada soalan-soalan tersebut. Selamat mencuba dan selamat maju jaya. Jumpa lagi pada masa akan datang. Baiklah, demikian tadi penyampaian yang dapat saya kemukakan kepada anda untuk topik kali ini. Semoga pembelajaran yang kita belajar pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi.